Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Salam Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Fadal Ustaz. Ya, bahagia Prof. Syahnul Basri dan sahabat-sahabat, tuan-tuan, puan-puan, haji dan hajah yang dirahmati Allah sekalian. Malam ni Ustaz sengaja tak pakai kopiah malam ni. Nak bagi rasa dalam ihram. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah sekalian. Jadi malam ni insya-Allah kita akan membicarakan berkaitan dengan ibadah korban dan kelebihannya. Cuma sebelum tu, sebenarnya tempoh yang kita ada sekarang ni, sahabat-sahabat kita yang berada di Mekah sedang wukuf di Arafah. Kalau nak kira tu kita berada dalam tempoh mereka wukuf di sana lah. Jadi untuk mereka yang buat haji ada dua kelebihan. Satu kelebihan berada di Arafah pada waktu ni, waktu yang disyariatkan untuk wukuf di Arafah. Yang kedua ialah mereka berada pada masa. Jadi dua kelebihan, masa dan tempat. Untuk kita yang berada di Malaysia ni, kita ada kelebihan masa. Masih lagi disyariatkan untuk kita berzikir sebagaimana yang disyariatkan, antaranya takbir raya, antaranya apa yang Nabi sebut khairud du'a yaumi Arafah. Sebaik-baik doa ialah doa pada Arafah, maksudnya ketika wukuf di Arafah, ataupun orang yang berada pada masa wukuf di Arafah. Jadi dua, satu tempat, satu masa. Jadi kita ni kira kita dapat kelebihan masa lah. Berbanding daripada dapat dua kelebihan, kita satu kelebihan. Tetapi sebenarnya kita manfaatkan masa kita. Dan Nabi sebut khairud du'a kama du'un Nabi SAW, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi kata sebaik-baik doa yang aku dan para nabi dahulu baca ialah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi malam ni kita perbanyakkan zikir ni. Kita perbanyakkan doa. Kita perbanyakkan takbir. Kan? Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Tadi Ustaz tengok ada siapa tulis tak ni macam khutbah Arafah kan. Suara orang yang sama. Cuma Ustaz dah pakai ihram rasa macam lawak pula, jadi Ustaz pakai jubah jugalah. Cuma tak pakai kopiah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang sahih, bagaimana sabda baginda sallallahu alaihi wasallam nak menceritakan tentang kelebihan hari yang kita ada sekarang ni. Nabi kata apa? Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyam al-ashr. Nabi kata tidaklah ada hari-hari dalam setahun ini yang mana amalan soleh yang dilakukan padanya lebih baik, lebih Allah suka berbanding pada masa-masa yang lain. Kalau setahun ada 355 hari, dalam tempoh 10 hari ini, amalan soleh yang kita laksanakan sepanjang tempoh ni, Allah lebih suka berbanding dengan 345 hari yang lain. Maksudnya masalah pun Allah suka dah. Cuma masalah Allah lebih suka. Ahabbu ilallah. Lebih Allah kasih. Sebab ibadat ni kita kena cerdik. Kan ibadat ni bukan semata-mata taklid, ibadat ni bukan semata-mata ikut orang, tetapi ibadat ni kira apa yang Allah suka. Sebab Allah yang nak bagi pahala, Allah lah yang nak menilai, dan Allah lah yang akan beli semua pahala-pahala kita, dan Allah akan bagi syurga. Nak tahu Allah suka ataupun tak, kira apa yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu sahabat pun tanyalah, bila Rasulullah kata amalan soleh yang dilakukan dalam tempoh 10 hari awal Zulhijjah ini lebih baik berbanding dengan tempoh-tempoh yang lain ataupun amalan-amalan yang lain,
Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, wahai Rasulullah, adakah amalan 10 hari ni, amalan soleh yang kita lakukan, ikhlas dan mengikut tata cara yang Nabi ajak ini, adakah lebih baik daripada berjihad di jalan Allah? Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, walal jihadu fi sabilillah, lebih baik daripada orang yang berjihad di jalan Allah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min zalika bi syai'. Nabi kata melainkan seorang lelaki yang keluar pergi berperang, cagar diri dia, cagar harta dia dan dia tak balik dah. Maksudnya dia mati syahid lah. Jadi orang mati syahid ni, kita hak buat amalan soleh tempoh 10 hari ni tak boleh lawan lah. Tetapi dari sudut ibadat yang lain, ibadat dalam tempoh ni lebih baik. Sebagaimana yang disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Syekhul Islam dia kata apa? Sebab apa tempoh 10 hari ni lebih baik? Lalu dia kata, limakan ijtima'i ummahatil ibadati fihi. Sebab dia kata tempat sekarang ni berkumpulnya semua ibu-ibu kepada semua ibadat. Kita ada 5 rukun Islam. Yang pertama mengucap, yang kedua solat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji. Tempoh 5 ni, semua 5 ni ada dalam awal Zulhijjah ni. Kan? Asyahadah, kita disunahkan takbir. Ada la ilaha illallah dekat situ. Dalam bulan ni ada salat. Ada zakat ataupun sedekah. Yang mana sedekah digandakan pahalanya. Dalam bulan ni ada puasa. Puasa yang terbaik selepas puasa Ramadan adalah puasa Arafah. Kan, sebagaimana saya mesej semalam ni, jadi kita menggabungkan puasa hari ini dengan puasa esok. Jadi mudah-mudahan kan kelebihan puasa sebab orang wukuf di Arafah pun kita dapat, dan kita juga dapat kelebihan puasa pada 9 Zulhijjah sebab wukuf di Arafah adalah 9 Zulhijjah. Kan? Jadi kita ambil dua benda tu, kita menggabungkan. Sebab tu saya lebih suka dalam bab pandangan-pandangan yang khilaf, ada dua pandangan ni saya suka gabungkan. Kita ambil cara yang selamat. Yang penting kan, yang penting kita raya hari Khamis. Jangan duk raya esok aja. Kan? Jangan duk raya esok aja. Siapa tak raya esok, dia kena pergi raya kat Thailand ataupun pergi Indonesia. Kan? Prof Syahno pun walaupun dia gagal Muhammadiyah pun dia tak boleh raya esok juga. Sebab Muhammadiyah ni esok dia raya kan. Besok. Jadi Muhammadiyah dekat Perlis tak ada raya lah. Kan? Kalau daripada dia raya, Imam Sa'b ditangkap mah. Okey, tuan-tuan dan puan Allah sekalian. Okey, apa lagi kelebihan yang kita dapat dalam sebab Ustaz tajuk pada ni Ustaz cuba santai pada malam ni. Ni sebab rindu jadi tengok nama-nama ni kan. Sebab kita tak ada nak pergi Mekah tahun ni. Jadi tengok kawan-kawan hak pergi tahun lepas jadi hilang lah rasa rindu kan. Tengok nama pun tak apalah, pakai tak tengok muka ni tak apalah. Sambil-sambil buat ketupat kan. Apa kelebihan dalam tempoh ni? Antara yang dilakukan oleh para sahabat zaman Nabi SAW, antaranya dilakukan oleh Ibnu Abbas, Ibn Mas'ud radhiyallahu anhuma. Awal Zulhijjah mereka dah mula takbir dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Takbir tu dia panggil takbir muqayyad. Takbir itu dia tak terikat dengan waktu salat. Dari 1 Zulhijjah, 2 Zulhijjah termasuklah malam ni, malam 9, sunnah. Cuma satu lagi dia panggil takbir muqayyad. Muqayyad ni takbir yang kita takbir bersama dengan imam selepas solat fardu. Kalau kat Perlis kita mula pagi esok, pagi 9 sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Dan saya tengok kebanyakan negeri pun dah mula 9 hari bulan. Walaupun ada negeri belum mulakan pada 9, banyak juga yang mula maghrib malam esok. Tetapi sebahagian negeri dah jumpa dah hadis yang berkaitan. Dulu Perlis pun malam raya juga. Perlis dalam tempoh 10 tahun ni. Kan bukan kata Perlis ni sunnah dari dulu lagi, tak.
Ada benda pun kadang-kadang bila anak muda kita balik dari Mesir, balik dari Libya, dari Saudi, dari Iraq, kadang-kadang ada benda yang kadang-kadang kita terdedah dengan benda-benda yang baru kita jumpa. Termasuklah antaranya sunnah takbir raya bermula pagi 9 Zulhijjah, iaitu selepas solat subuh. Subuh. Yang lain hadis yang Ustaz baca tu, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, ada dalam riwayat At-Tabrani, bagaimana Nabi sebut fa'aksiru fihinna at-tahlil wat-takbir wat-tahmid. Nabi kata perbanyakkan pada awal Zulhijjah ini dengan la ilaha illallah, dengan Allahu Akbar, dengan Alhamdulillah. Sebagai riwayat Nabi sebut wat-tasbih, iaitu subhanallah. Kalau kita sebut 4 tu, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini disebut oleh baginda Nabi SAW sebagai al-baqiyatus salihat. Disunahkan kita banyakkan dalam tempoh ni. Setelah itu kita banyakkan pada takbir. Sebab takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu takbir. La ilaha illallah, itu tahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu takbir. Walillahil hamd, itu tahmid. Kan? Jadi dalam takbir itu dah menggabungkan 3 yang Nabi suruh kita banyakkan. Begitu juga hadis yang Ustaz sebut tadi, dalam tempoh malam ni sampailah esok raya, perbanyakkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tahlil tu, la ilaha illallah tu perbanyakkan. Dia bukan sunnah dalam tempoh ni sahaja. Bahkan setiap hari sunnah untuk kita jadikan zikir pagi dan zikir petang. Sunnah untuk kita cukupkan 100 kali dalam satu hari. Kan? 100 kali dalam satu hari. Cuma tempoh ni lebih baik, lebih afdal, lebih berganda pahalanya. Tuan-tuan rahmat Allah sekalian. Sekarang kita masuk dalam bab ibadat korban. Dalam bab korban, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Dalam hadis ni, apa yang Nabi nak gambarkan sebaik-baik amalan yang dilakukan pada hari raya dan hari tasyrik ialah ma amila benu Adam yauman nahri ahabbu ila Allah min hiraqatid dam. Nabi kata apa? Tidaklah amalan yang dilakukan oleh anak Adam yang lebih baik, lebih Allah suka pada hari raya ialah min hiraqatid dam, iaitu hiraqatid dam, maksudnya menyembelih binatang korban. Kan? Maksudnya ibadat korban ini ibadat yang terbaik yang dilaksanakan pada pagi raya sehinggalah sebelum tamatnya hari tasyrik, iaitu pada hari 13 sebelum masuk maghrib. Jadi syariat kita kata korban ni antara sunnah lah. Kan siapa-siapa yang mampu tu mungkin kita kata satu anjuran daripada baginda Nabi SAW, sehingga kan Nabi sebut man kana lahu sa'ah wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana. Nabi kata siapa yang berkemampuan dan dia tidak buat korban, maka janganlah dia datang pada pagi raya tempat solat kami. Nabi bagi amaran. Kan? Sebab ibadat korban ni selain pada sunnah orang yang mampu, dia juga memberi manfaat kepada orang miskin, memberi manfaat kepada fakir miskin. Sebab dalam hidup mereka ni, sebab kita tengok dekat pasaran pun memang daging ni mahal. Kan? Daging ni mahal. Mungkin sebagai orang duk makan ikan je. Kan? Dulu Ustaz ingat masa Ustaz bertugas di Masjid Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Bangsar. Kami ada di Qaryah Masjid Bangsar ni, kita ada bina satu masjid Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di Kampung Cam, Kemuja. Suatu tahun tu Ustaz pergi untuk buat korban kat sana tu bersama dengan jawatan kuasa masjid. Kita tengok memang jemaah sana tu dhaif sungguhlah. Umat Islam di Kampung Cam ni, termasuklah Qaryah Masjid Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di Kampung Cam tu, memang kita kesian. Kira makanan mereka tu macam makanan zaman Ustaz kecil-kecil dululah. Kan? Kira makan buah qiyang, kan? Adalah makan nasi satu jenis lauk, kan? Antara makanan utama dia
hasil daripada sungai Mekong tu, sebab dia Kampung Cham ni dia ada sungai yang besar, sungai Mekong. Kan? Yang mana hasil adalah ikan ruan. Jadi hari-hari dia kata makan ikan ruan. Ikan ruan maksudnya hari ni ikan ruan berkasam, esok ikan ruan kering, esok ikan ruan yang fresh punya. Kan ada ikan-ikan yang lain lah. Jadi bila kita bawa daging, Allahu Akbar, punya dia orang seronok daging korban ni. Sebab itulah kita kata selain pada ibadah korban untuk kita laksanakan di tempat kita, dan sunnah juga kita buat korban di tempat lain. Dia atas kemampuan kita. Cuma kalau nak kira yang terbaik tu, sunnah korban ni ialah apabila kita buat korban, kita sendiri berada dalam majlis korban. Jadi tuan-tuan dan puan rahmat Allah sekalian, bab korban ni sebenarnya dia lebih kepada sesi soal jawab lah. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang nak tanya soalan tu, mungkin boleh tanya dalam grup WhatsApp kita sebab Ustaz guna komputer. Jadi kira boleh tulis mesej kat situ lah. Apa Ustaz nak ringkaskan lah sebab kita malam ni kita sampai 10 suku je. Ustaz ada 10 minit lagi. Okey. Jadi untuk ibadat korban ni sebenarnya ibadat dalam agama ni ibadat yang memudahkan. Tak ada ibadat dalam Islam ni yang payah kecuali orang sendiri yang memayahkan. Kan sebab tu dalam hadis riwayat Bukhari Nabi kata innad dina yusr wa la yushaddad din ahadun ila ghalabah. Nabi kata agama ini sifatnya mudah dan sesiapa yang memberatkan agama nescaya dia akan diberatkan dengan agama. Pada agama ini bersifat mudah. Ustaz ambil contoh berkaitan dengan korban. Ustaz di Jabatan Agama banyak kadang panggilan orang telefon tanya bab hukum bab semua. Antara hukum orang yang tanya orang kata, Ustaz, itulah ada ustaz kata saya ni tak buat akikah lagi jadi tak boleh buat korban. Kan? Saya tanyalah tuan ni umur apa? Dia kata tu lah Ustaz, saya ni umur 55 dah. Ya Allah kata abang 55 dah. Akikah ni bukan sunat abang buat sendiri, untuk abang sendiri sebenarnya. Akikah ni untuk mak ayah yang melaksanakan akikah untuk kelahiran anak tu. Kesyukuran atas kelahiran anak itulah akikah. Kan dia berbeza dengan sunnah korban. Sunnah korban ni sunnah setiap tahun. Untuk orang yang mampu, sunnah dia buat korban setiap tahun. Tetapi akikah semua hidup sekali. Bahkan kita kata contoh, Ustaz mak ayah buat korban lah. Mungkin setengah orang, mak ayah dia tak buat korban, tak buat akikah untuk dia masa dia kecil. Bila dia besar, tidak menjadi syariat untuk dia buat akikah untuk anak dia, untuk diri dia sendiri. Kan? Sebab syariah ibadah akikah ni adalah kita kata mak ayah ataupun tok dengan nek ataupun pak saudara, mak saudara kepada bayi yang baru lahir tu sunnah buat jamuan sempena kelahiran anak tu. Tetapi korban ini matlamat dia lain. Kan dalam Al-Quran dalam surah Al-Hajj, dua tempat yang Tuhan sebut berkaitan dengan ibadat korban. Yang pertama Tuhan sebut fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Tuhan kata makanlah sebahagian daging korban dan berilah makan kepada orang susah dan orang yang sangat susah. Kan al-ba'is orang susah, al-faqir orang yang sangat susah. Dalam ayat yang lain Allah sebut surah Al-Hajj juga fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Tuhan kata makanlah sebahagian daripada daging korban dan buatlah makan ataupun sedekahlah daging untuk orang masak dan makan kepada al-qani'a wal mu'tar, kepada orang yang meminta-minta dan orang yang tak minta. Sebab ibadat korban ni tuan-tuan, dia berbeza dengan benda yang lain. Kalau benda yang lain, agama tak syorkan untuk kita minta dengan orang. Kan? Tak boleh kita pergi minta sebab kita dah ada dah, kecuali kita tak mampu. Dimaafkan. Tetapi ibadat korban ni, contoh tahun ni kita tak buat korban. Kan? Kita tak buat korban tahun ni, mungkinlah tak dan ke masa ataupun duit tahun ni kurang ke. Kan? Jadi, kita boleh minta. Kita boleh mesej kawan kita. Kita kata, Mat, daging korban hang tu bagi kat aku sekilo. Boleh minta. Diharuskan. Sebab Al-Quran i'tiraf. Kan? Al-Quran kata orang yang buat korban ini makanlah sebahagian dan sebahagian lagi berilah kepada orang yang minta dan orang yang tidak meminta-minta. Kan? Jadi jangan minta lah, saya kena mesej Ustaz lah, jenuh Ustaz nak hantar dari kangak ni. Kan? Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian,
Jadi sebaik-baik daging korban yang kita buat sembelihan mungkin sunnah yang kita belajar apabila orang yang buat korban dia tidak boleh cukok bulu dia ataupun gunting kerak kuku dia apa semua daripada 1 Zulhijjah. Cuma kemarin Ustaz pergi ceramah di IPK Polis. Jadi satu soalan daripada anggota polis lah. Dia kata, Ustaz, kami ni menjadi undang-undang kami lah dalam peraturan kami ni, kami tak boleh simpan janggut apa semua, nak kena sentiasa trim hingga nipis semua. Adakah kami dilarang ataupun kami jadi haram ataupun makruh sebab kami buat korban? Kami masuk tak larangan tu? Jadi Ustaz tanya mereka. Ustaz kata, sebenarnya apa hukum korban? Kan? Korban ni sebenarnya hampir 4 mazhab lah kata sunat. Sebab Abu Bakar dan Umar Al-Khattab ada tahun mereka orang yang kaya ni pun ada juga tahun yang mereka tak buat. Maksudnya mereka yang belajar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memahami tentang hukum korban ni. Kalau kita kata kita ambil pandangan yang wajib itu taklah sampai tahap wajib. Cuma kita kata cara kita nak dapat keberkatan untuk harta benda kita, kita berkorban setiap tahun. Kan? Mungkin habis dalam 900, 800 setengah, 800 ataupun 1000. Tengok kualiti daging yang kita ambil tu. Mungkin kemampuan kita ni mungkin dah mungkin kena ambil sekok lembu tu setengah orang. Setengah orang mungkin sekok kambing je ataupun satu bahagian lembu. Tengok atas ni. Kan pernah nak korban kucing tu? Dah tengok kucing tu. Okey, jadi tuan-tuan rahmat Allah sekalian. Jadi bila dah polis tu tanya, tu Ustaz kata apa hukum dia? Lepas tu sunat kan. Kalau hukum sunat, adakah menyimpan bulu dan rambut dalam tempoh 10 hari itu adalah wajib? Faham maksud Ustaz? Kalau korban sunat, macam mana simpan rambut dengan kuku tu jadi wajib? Tak mungkin lah. Kan? Cuma apa yang Nabi sebut itu, benda itu bersifat larangan yang makruh. Bukan larangan dalam bentuk haram. Kan? Cuma Nabi ajak satu benda kepada kita ni ialah sepanjang tempoh orang buat korban, boleh dikatakan tempoh itu bagaikan dia berada dalam tempoh ihram. Kalau orang ihram antara dua larangan ialah tak boleh kerak kuku, tak boleh gunting rambut, cukur rambut apa semua. Dua larangan ihram itu dilakukan oleh orang yang buat korban. Dia ada nilai ihram di situ. Kan? Walaupun kita kata bila potong tak kena banyak dam, kan? Tetapi sebenarnya dia lebih kepada larangan Nabi itu seolah Nabi nak sebut macam inilah. Nanti bila sembelih dengan tumpah darah akan menghapuskan dosa kita. Termasuklah bila kita trim misal kita janggut kita panjang tu kita trim bagi nampak cantik sikit, kita pun tak cukup lah janggut. Janggut kita simpan bagi elok kan, sunnah kan. Jadi dosa kita pun akan lurus sekali. Itu antara hikmah bagi orang yang ikut sebagaimana yang Nabi SAW sebut. Okey, dari sudut pembahagian daging korban, tadi Ustaz sebut 2 ayat dalam surah Al-Hajj, bagaimana sunnah untuk kita ambil daging tu untuk kita makan. Mungkin kadar yang sikit, kan, kadar yang tak memudaratkan kita. Dalam masa yang sama, sebab kemarin semasa ceramah di IPK tu juga ada orang tanya, Ustaz, boleh tak Ustaz, bila Ustaz kata tadi 1/3 maksud untuk diri sendiri, 1/3 disedekahkan, 1/3 sebagai hadiah. Seolah-olah kalau 15 kilo tu, kita ambil kat kita 5 kilo, 5 kilo disedekahkan, 5 kilo dihadiahkan. Apa maksud hadiah? Hadiah ni maksudnya untuk kita bagi kepada siapa-siapa yang tak layak terima sedekah. Kan mungkin jiran kita orang kaya, dia minta korban, kita bagi kat dia. Bagi kat dia tu hadiah, bukan sedekah. Sebab dia tak layak terima sedekah. Kan? Dia tak layak terima sedekah. Jadi, untuk manfaat tu, jadi kita ambil sebahagian hak lain tu kita manfaatkan sebagai sedekah. Jadi dia akan timbul satu isu. Selalu orang duk sebut, kata bila buat korban ni tak boleh buat untuk orang mati. Kan? Ni isu yang selalu duk bunyi setiap tahun. Ustaz mungkin lebih bersetujulah dengan pandangan yang membenarkan
buat korban untuk si mati. Memanglah orang mati tak boleh buat korban sebab dia mati dah. Hak tu betul lah jawapan tu. Kan sebab dia mati nak buat korban macam mana? Cuma kita hak hidup ni kita buat korban wakil untuk si mati. Wakil tu maksudnya kita sedekahkan pahala. Sebagaimana sedekah boleh disedekahkan atas nama si mati, macam itulah korban. Sebab matlamat korban ialah untuk disedekahkan sebahagian daging itu kepada asnaf. Cuma kita hak hidup guna nama kita lah. Sebab ulama tak benarkan untuk buat korban untuk si mati itu sebab menggunakan nama si mati. Sebab si mati dia tak disyariatkan buat korban. Sebab Nabi sebut man kana lahu sa'y ialah orang yang hidup. Orang yang hidup yang berkemampuan. Hak ni yang disyariatkan. Kan? Cuma contoh, ayah ustaz dah meninggal dah. Ustaz buat korban hari Khamis. Kan ustaz niatkan untuk ayah jadikan pahala korban ini aku nak sedekahkan pahala ni kepada ayahku Abdul Sattar. Mudah-mudahan Allah terima pahala. Kan sebab itulah Nabi sendiri pun bila Nabi buat korban, Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Bismillah dengan nama Allah dan Allah Maha Besar. Allahumma taqabbal min Muhammad. Ya Allah terimalah ibadat korban ini daripada Muhammad wa ali Muhammad dan termasuklah ahli keluarga Muhammad. Maksudnya ibadat korban boleh buat untuk satu keluarga. Kan satu keluarga. Kita buat seekor kambing, kita niat satu keluarga. Ya, disyariatkan. Sebab itulah Ustaz ada seminit lagi. Begitulah apa yang disebut oleh Abu Musa al-Sy'ari, dia kata apa? Kana rajulu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhi bisyati anhu wa an ahli baitih. Abu Musa al-Asy'ari dia kata, kami pada zaman Nabi, geng hak lelaki ni bila buat korban seekor kambing anhu untuk dia wa an ahli baitih dan untuk ahli keluarga dia. Kan? Jadi maksudnya korban ni dia bukan untuk makan pahala seorang dah, untuk makan pahala bersama dengan keluarga. Sebab kita masuk syurga nanti bersama dengan keluarga. Sebab itulah kita berusaha hidup dekat dunia ni untuk kita manfaatkan masa, bukan untuk kita, untuk keluarga kita, termasuklah ahli-ahli keluarga kita untuk kita dekatkan dengan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, cukup masa 30 minit insya-Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ni rasa hilanglah kerinduan kita kepada Mekah. Selamat menyambut Aidil Adha. Taqabbalallahu minna wa minkum. Masuk pada luar untuk kita banyakkan takbir, banyakkan tahlil. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadat kita yang dilakukan dengan ikhlas dan mengikut contoh yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekadar tu tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallah bihamdi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.